السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2. Bab ma jaa fi rajul yusalli wahdah summa yudrikul jamaah. Itu bab yang datang pada menyatakan satu laki-laki sembahyang seorang diri, kemudiannya mendapati ada jamaah. Dia sembahyang dah seorang dia. Lepas dia sembahyang seorang dia ambil Quran, duk baca, ada satu kereta mai nak sembahyang, dan mereka nak sembahyang jemaah. Tadi dia sembahyang dah, tapi sembahyang seorang. Bila ada grup main nak sembahyang jemaah, boleh tak boleh? Dia yang sembahyang dah tapi sembahyang seorang nak join grup yang sembahyang jemaah ni. Itu tajuk dia. Ketahuilah saudaraku, telah lalu sebagai berhampiran dengan masalah ini oleh masalah 81 di sana. Dia kata tajuk ni berkaitan dengan tajuk yang kita dah baca pada beberapa bulan lepas. Saja kita flashback balik. Yang kita baca pada beberapa bulan lepas itu hadis Nabi. Riwayat daripada Abi Zar radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Zar, umara yakununa ba'di yumituna as-salah fasalli salah liwaqtiha fa in sulliyat liwaqtiha kanat laka nafilah. Itu hadis yang kita baca dulu. Wa illa kunta qad ahrazta salatak. Itu hadis yang kita baca dulu. Maksudnya daripada Abu Zar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Zar, Nabi kata, wahai Abu Zar, umara yakununa ba'di yumituna as-salah. Nabi kata dekat Abu Zar, dia kata, wahai Abu Zar, esok-esok ni, lepas aku tak ada esok ni, akan jadi keadaan ini. Orang-orang yang menjadi umara, orang-orang yang menjadi pemimpin, mereka ni adalah orang yang mematikan sembahyang. Hadis tu guna perkataan yumitun, maksudnya mematikan sembahyang. Maksudnya Nabi kata dekat Abu Zar, wahai Abu Zar, menjelang kiamat esok, orang yang jadi pemimpin, mereka ni jenis orang tak ambil berat sembahyang. Itu maksud dia. Dia pergi resmi majlis pukul 7, habis pukul 9. Nanti mai Nabi kata esok ni nanti mai pemimpin jenis macam ni. Waktu semayang tu dia pergi ambil buat majlis. Dia pocok-pocok daripada pukul 7 malam sampai pukul 10 malam. Dia pocok-pocok semayang ke mana, tak tahu apa ke mana. Dia tak peduli dengan semayang, dia tak ambil berat dengan semayang. Nabi kata yumituna salah, mereka mematikan semayang. Nabi kata, Abu Zar, kalau hang panjang umur, hang nanti jumpa pemimpin macam ni. Fasalli salata liwaqtiha. Nabi kata dekat Abu Zar, wahai Abu Zar, kalau jumpa puak jenis macam ni, hang jangan duk peduli kat mereka. Hang semayang awal waktu. Majlis buat masjid buat majlis, panggil pemimpin mai. Waktu masuk dah dia tak mai lagi. Nak tunggu dia ke kita nak semayang dulu ke? Tak semayang ni, pakai duk tunggu dengan samping, dengan kepiah sengit, duk tunggu di luar tu, duk tunggu lagi tak nampak dia mai lagi tu tak semayang. Dia jadi lugu tu. Besar dia lagi daripada Allah yang kita nak sembah dalam semayang ni. Oh, rupanya 1400 tahun dulu Nabi sebut dah benda ni. Nabi kata kalau mai zaman hampa esok ni ada umara, ada pemimpin pemerintah yang jenis tak peduli ke semayang ni,
Kalau berlaku kes macam ni, tak usah duk peduli ke mereka, tak usah duk tunggu mereka. Fasalli salata li waqtiha. Nabi kata semayang, masuk waktu semayang, peduli pergi kat dia. Tuhan lagi besar daripada dia. Fa in sulliyat li waqtiha kanat laka nafilah. Nabi kata kalau sekiranya hampa dah semayang dah di awal waktu, semayang fardu ni hampa semayang dah di awal waktu, saat lagi dia mai hampa nak semayang pula, semayang yang kedua itu menjadi nafilah, menjadi semayang sunat. Tak ada masalah, maknanya boleh ulang semayang tu, tapi masuk waktu semayang dulu. Saat lagi dia mai, tu nak semayang lagi sekali, tak apa, semayang tak jadi salah. Nabi kata wa illa kunta qad ahrazta salatak. Nabi kata kalau tidak, kok mana pun kamu tetap merupakan orang yang menjaga sembahyang. Pasal apa? Masuk waktu sembahyang, kamu orang yang menjaga sembahyang. Itu hadis yang tajuk kita baca ni rujuk. Dia kata hadis pada masalah yang ke-81. Kalau tuan-tuan nak baca balik muka surat 37, dia ada cerita ni. Kesimpulan dia apa dia? Daripada hadis yang kita baca ni, kesimpulan dia nak abang kata satu orang yang dah semayang dia hak tadi, dia anggap semayang fardu. Mai jemaah, dia nak join jemaah lagi sekali. Dia join tu, semayang tu jadi sunat, sudah tidak jadi fardu. Yang fardu hak tadi, hak ni hak ulang ni sama macam sembahyang sunat. Jadi dua-dua bagus. Bagus macam mana? Semayang seorang tadi, semayang tu kita menjaga waktu semayang, kita semayang awal waktu. Semayang awal waktu amalan yang bagus. Kita repeat balik semayang lagi sekali, kita nak ambil pahala berjemaah, juga amalan yang bagus. Itu tajuk yang kita baca pada beberapa bulan lepas. Dia kata tu rujuk balik masalah 81. Maka seyogia kita balik dan lihat balik apa yang dia kata di situ. Dan bermula masalah di sini, iaitu satu orang yang telah semayang seorang di rumah ataupun di mana-mana, kemudian datang dia ke masjid umpamanya dan berjumpa dengan orang semayang jemaah, bolehlah dia semayang sama-sama berjemaah pula. Dia semayang dah, mai-mai ada orang berjemaah, dia boleh join, tidak jadi salah. Pasal apa? Dia kata kerana nak mengambil fadilat berjamaah. Begitu. Maka yang demikian itu disuruh oleh syarak dengan dalil riwayat hadis daripada Imam At-Tirmizi. Katanya an Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatah. Diriwayatkan daripada Yazid bin Al-Aswad, kata dia, aku hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana buat haji besar. Haji besar tu maksudnya haji. Kalau umrah tu dia panggil haji kecil. Dia kata buat haji sama dengan Nabi. Nabi buat haji berapa kali tuan? Kali ya. Haji Nabi buat tahun apa? Tahun 9 Hijrah. Nabi wafat tahun apa? Tahun 10 Hijrah. Bila turun perintah buat haji, Nabi buat haji tahun 9. Next year Nabi pun wafat. Dan itulah satu-satunya haji yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kata Yazid bin Al-Aswad, dia kata masa Nabi buat haji tu, aku ada di dalam jemaah sahabat yang buat haji dengan Nabi. Pada masa Nabi mengerjakan hajinya yang bernama Hajjatul Wada'. Wada' maksudnya perpisahan, last. Dan ia berlaku pada tahun 9 Hijriah. Ni dia beritahu. Sehinggalah sampai kami berhenti di Mina sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Arafah, Muzdalifah, Mina. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Mina, kata hadis tu, fa sallaitu ma'ahu salat as-subh fi Masjidil Khaif. Bila sampai di situ, berhenti kami di Mina itu dan sembahyanglah aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh berjemaah. Nabi sembahyang subuh di Mina. Bila sampai, Nabi sembahyang di Mina dan bersama dengan orang yang ramai di dalam Masjid Khaif yang maklum ada sekarang ini di sana. Hari ini pun kalau kita pergi haji ke, kita pergi umrah, kita ziarah, ada lagi Masjid Khaif ni. Dan situlah tempat Nabi sembahyang subuh sewaktu Nabi buat haji dulu. Baik. Falamma qada salatah wa harafa idza huwa bi rajulaini fi ukhra al-qaum lam yusalli ma'ahu.
Dan apabila selesai Nabi SAW sembahyang dan berpaling Nabi SAW daripada kiblat, tiba-tiba nampak kepada Nabi iaitu dua orang laki-laki pada akhir kaum yang sembahyang itu. Tidak sembahyang, ia berjemaah bersama dengan Nabi SAW di dalam sembahyang subuh itu. Ini salah satu daripada yang Nabi biasa buat. Habis sembahyang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi pusing 180 darjah. Ini satu hadis yang kita selalu bagi tahu. Dia ada banyak hadis cerita kedudukan Nabi selepas bagi salam. Nabi bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada hadis kata Nabi duduk macam biasa menghadap kiblat. Ada hadis kata lepas Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi beralih ke kanan. Ada hadis kata Nabi beralih ke kiri. Ada hadis kata Nabi beralih 180 darjah menghadap makmum semua. Semua tu ada sandaran hadis daripada Nabi SAW. Hadis yang kita baca ni, dia kata Nabi habis semayang bagi salam, Nabi pusing 180 darjah tengok makmum semua ni. Apabila telah nampak kepadanya yang demikian itu, maka ia pun tak kala telah selesai Nabi SAW akan sembahyangnya dan berpaling dia daripada kiblat, tiba-tiba nampak kepada Nabi SAW iaitu dua orang laki-laki pada akhir kaum yang sembahyang itu. Tidak sembahyang, ia berjemaah serta Nabi pada sembahyang subuh itu. Nabi beralih-alih tengok ada dua orang, tak nampak macam sembahyang. Orang lain ni dia ada di saf lagi, baru sudah bagi salam, ni dua orang dia ada di luar. Nabi beralih-alih nampak dua orang duduk di luar macam tak join sembahyang jemaah dengan Nabi. Apabila nampak kepada Nabi yang demikian, maka ia pun menyuruh orang panggil. Nabi bila tengok-tengok tu, dia pergi panggil mazat tu, syekh dua orang tu, supaya ditanya akan kedua-duanya pasal apa tak sembahyang jemaah sama dengan Nabi. Faqala alayya bihima, itu kata Nabi. Maka sabda Nabi SAW kepada orang suruhannya, panggil datang kepada aku kedua orang yang tidak sembahyang berjemaah sama dengan kita itu. Nabi kita pergi panggil dua-dua orang tu mai sini, aku nak tanya apa sebabnya, biar aku tanya dia. Maka orang pun pergi panggil dua-dua orang ini. Katanya kepada kedua-dua orang itu, mari menghadap Nabi SAW. Adalah Nabi SAW panggil kamu berdua. Itu dia. Sahabat ni pergi panggil, dia kata Nabi nak jumpa. Apa cerita kami tak tahu. Mengapa kamu kedua tidak semayang jemaah bersama-sama dengan kami tadi? Faji'a bihima tar'udu fara'isuhuma. Itu dia. Maka didatangkan orang dengan kedua-dua yang tadi ni nak menghadap Nabi SAW. Hal keadaan kedua-dua mereka itu menggeletar daging rusuk perut kedua-duanya, kecup perut. Nabi panggil ni kita. Polis panggil pun takut dah. Nabi SAW panggil ni pula dalam keadaan ada buat salah. Bila pergi habang, Nabi panggil yang dua orang ketang. Dia kata pada hadis ni, tar'udu ni gementar. Fara'isuhuma, perut ni jadi ketang, kecup perut. Dengar kata Nabi panggil. Maka ia pun langsung tanya kepada dua itu apa sebab tidak berjemaah bersama-sama itu. Bila mai Nabi tanya, faqala ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Bila mai Nabi tanya, kata dia, wahai kamu berdua, apa yang menghalang kamu bahawa tidak semayang berjemaah kedua kamu sama dengan kami? Nabi kata, awak yang tak semayang sama dengan kami pasal apa? Padahal sembahyang beberapa banyak orang berjemaah subuh itu. Nabi kata, orang lain semua semayang, yang hampa dua tak semayang pasal apa? Mengapa kamu kedua tidak menyerupai orang lain? Nabi kata, pasal apa ada buat pelik pada orang lain? Orang lain semayang jemaah semua sekali, pasal apa yang hampa dua tak semayang? Faqala ya Rasulullah, inna qad kunna sallayna fi rihalina. Maka kata kedua orang itu menjawab pertanyaan Nabi, ya Rasulullah, bahwasanya kami berdua
sebab pun tidak bersama-sama jemaah dengan tuan hamba, kerana sesungguhnya kami berdua telah sembahyang masing-masing di kenderaan kami subuh tadi. Dia kata kami ni musafir, tadi ni dah masuk waktu subuh, kami sembahyang dah, sembahyang atas kenderaan seorang-seorang. Kami dah sembahyang dah, pasal itu yang tak sembahyang sama di sini, pasal kami sembahyang dah. Maka manakala kami telah sembahyang dengan tunainya, maka tiadalah kiranya pada kami sembahyang sekali lagi bila jumpa jemaah duk jalan. Dia kata kami dah sembahyang dah, itu sebab kami kami tak sembahyang. Dia jawab benda ni kepada Nabi. Apabila didengar oleh Nabi SAW jawab kedua yang demikian itu, maka lalu mengajar keduanya. Qala, sabda Nabi SAW, fala taf'ala. Nabi kata, maka janganlah engkau kedua buat tiada sembahyang itu lagi. Nabi kata lain kali jangan buat lagu tu dah. Nabi kata. Padahal semua orang sembahyang berjemaah dan beribadah ramai-ramai. Adakah kamu kedua sanggup berdiri memperlihat orang sembahyang? Nabi kata semua orang sembahyang. Yang hampa boleh tak sembahyang ni apa cerita? Walaupun hampa dah sembahyang dah, bila mai tengok jemaah dia sembahyang, join lagi sekali. Kadang-kadang kita nak mai kuliah kan, nak mai kuliah kita terlambat, balik pejabat tadi dah terlambat, mandi manda bumbang tengok maghrib masuk dah. Dia ingat-ingat Ustaz lagi kalau pada hafiz lagi orang habis sembahyang dah di rumah. Kita duduk taman depan ni aja, sembahyang dah maghrib di rumah. Kita sembahyang maghrib mai tengok orang baru rakaat pertama baru duduk sembahyang. Ataupun kita mai orang baru duduk takbir baru nak sembahyang. Macam mana kita nak buat? Kita nak jadi dua Abdul ni ke? Ataupun kita nak join? Kalau berdasarkan hadis ni, join. Jangan duk kata saya sembahyang dah di rumah ni, duduk di luar, balik aku dah pula duduk tunggu. Jadi lagi kawat. Lagi kawat. Mai jemaah duduk jalan, join. Dia kata. Dan kamu kosong, tiada mengadap suatu apa. Boleh hang duk berdiri tercegat, duk tengok orang duk sembahyang. Nabi kata, lain kali mai jemaah duk sembahyang, join. Bulan puasa esok boleh tengok ramai lah puak ni. Bulan puasa esok ni boleh tengok lah. Saja keluar daripada rumah 9.30 baru keluar, 9.45 baru keluar. Main-main orang duduk sembahyang tarawih lah. Dia main join dia main Aisyah. Baru buat Aisyah. Habis Aisyah parakaat keluar pergi okok daun dulu di luar no. Saya lagi agak-agak ujung main join balik. Lagu tu punya kaki pun ada. Dia dengan ibadat ni tu kalau orang pergi tegur kata awak jangan tak join daripada awal sampai ni pun mujur aku sembahyang kata. Ni aku ada ni dia jawab lagu tu, ini pun mujur ni aku sembahyang ni, antara lu berkendak tak sembahyang tu, kalau nak tegur pergi tegur tak sembahyang tu, muka abang nyala lah. Kita okey tak apa. Ni ada orang macam ni. Sahabat Nabi ni taklah sampai macam tu. Dia salah faham. Dia ingat dia dah semayang dah. Jadi main orang dulu semayang tak payahlah pasal dia semayang dah. Jadi benda ni baru jadi. Bila Nabi habaq baru dia faham. Ni hal kita lah ni hadis ni dah 1400 tahun dah. Duk tak faham-faham ni. Berlaku benda ni pada zaman Nabi SAW. Ni pasal apa? Ditakdirkan Allah untuk jadi pengajaran kepada kita di kemudian hari. Jadi kita bila jumpa hadis ni kita faham. Lain kali kalau jadi macam ni, kita semayang dah ke apa-apa di rumah, mai jemaah duduk jalan, ikut lagi sekali. Hak tadi ni kira semayang fardu, hak kita buat ni dia kira sunat. Pahala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hendaklah kamu kedua ingat akan ajaran aku itu. Nabi kata ingat benda ni, jangan buat lupa. Sambung hadis tu, dia kata iza sallaituma fi rihalikuma summa ataituma masjid jama'atin fasalliya ma'ahu. Maksudnya apabila sudah semayang kedua kamu pada kenderaan kamu tadi, kemudian kamu mai ke masjid yang sedang berjamaah, maka hendaklah sembahyang berjamaah kedua kamu beserta dengan mereka yang berjamaah itu. Jangan perbuat tidak menyertai orang yang kamu kedua perlakukan ini. Lain kali jangan buat dah macam ni. Orang sembahyang apabila duduk tunggu di luar duduk cegat saja, jangan lain kali mai ikut orang sembahyang sekali. Walaupun hampa dah sembahyang, maka tidaklah dapat suatu faedah bagi kamu kedua dengan perbuatan itu. Dan adapun jikalau kamu kedua perbuat seperti suruhku itu, Nabi kata fa innaha lakuma nafilah.
Nabi kata maka bahawasanya tercapai pula bagi kamu akan keduanya itu sunat. Sembahyang yang kedua itu jadi sunat, Nabi kata. Maka pekerjaan sunat itu dapat pahala mengerjakannya sebagaimana tambahan atas fardu yang telah kamu kerjakan itu. Cari ekstra pahala. Semalam saya abang di Masjid Negeri Pulau Pinang. Kalau kita mati umur 65. Kalau kita mati umur 65. Tolak umur balik 15. Maknanya kita akan dihisab 50 tahun. Kalau kita mati umur 65, tolak 15, umur tu kita tak balik lagi, tak kira. Hak kira ni 50 tahun. Kalau sehari kita peruntukkan masa ibadat kita sejam. Contoh, satu semayang kita bagi 10 minit. 5 waktu semayang 50 minit. Kita kira sejam lah, 60 minit kira. Sehari sejam. Masa untuk kita ibadat kepada Allah. Sehari sejam. Kalau kita mati umur 65 tuan-tuan, jumlah masa ibadat kita 2 tahun saja. 2 tahun saja. Balik kira. 2 tahun saja. 50 tahun Allah hisap umur kita, 2 tahun saja masa kita sembah Allah. 2 tahun saja. 48 tahun lagi kita nak jawab apa ke Tuhan. Tuhan kata aku bagi dekat hang 65 tahun umur mati. Tolak 15 tahun balik, 50 tahun aku nak kena tanya hang buat apa dengan 50 tahun yang berada ni. Masa kita jadi mukallaf, masa kita dikira dosa pahala ni. Kalau semayang kita satu waktu 10 minit. Ada 10 minit tuan. 3 aja. 3 aja. Kan? Kita ni 3 aja. Daripada Allahu Akbar tu Fatihah aja. Mana ada surah-surah pun tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dah pegang dah sejadah. Baling begitu aja. Ketayak pun baling begitu aja. 3 minit ya. Kira 10 ya. Kira 10 bagi banyak sikit. 10 campur 5 waktu semayang. Baru 50. Kira 60. Macam tu punya cincai kira pun baru 2 tahun masa ibadat kita. 48 tahun lagi kita nak jawab apa. Kecuali kalau orang tu dalam hidup dia 24 jam sehari ini dia buat semua ibadat. Semayang dia pun dia buat bagi lama, dia ambil masa, dia baca Quran lepas semayang dan sebagainya. Makan dia pun nak ibadah. Dia nak makan pun dia bismillah. Dia tidur pun nak ibadah. Dia tidur, dia baca hadis-hadis tentang Nabi tidur macam mana, maka dia boleh cari ekstra sikit. Hidup dia tu hidup yang berpahala. Kalau dia ambil hak basic-basic saja, basic-basic saja, semayang fardu saja, 2 tahun saja. Dia kompres semua ibadat dia kepada Allah jadi 2 tahun saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana tu kita kena ambil ingat benda ni. Pasal apa? Berapa ramai manusia balik menghadap Allah Subhanahu wa taala tak bawa apa ketika menghadap Allah. Hak 2 tahun tu pun Tuhan detail kira, dia hisap secara detail. Tengok hak ni tak ikhlas, amalan ni ria, yang ni sum'ah, hidup besar diri, cerita kat orang dan sebagainya, tolak tak ada apa kita ni. Susah kita pada hari hisap esok ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Mihjan dan daripada Yazid Ibni Amir, dan katanya lagi hadis Al-Aswad ini hadis yang hasan lagi sahih. Baik, berjemaah kemudian daripada telah semayang seorang diri, yakni mengulang dengan berjemaah. Ketahuilah saudaraku, telah berkata Imam At-Tirmizi, dan ialah makna seperti di dalam hadis itu, perkataan bukan seorang daripada ahlul ilmi. Ulama semua mengatakan apa? Kalau kita dah sembahyang fardu seorang, kita boleh ulang sembahyang itu, dan ulang itu menjadi sunat. Dia kata, baik. Di bawah tu kata Ibnul Arabi itu semua dia cerita benda yang sama. Bawah lagi tu dia cerita sembahyang muadah tu sembahyang ulang. Dah buat dah sembahyang fardu seorang diri, lepas tu nak buat pula sembahyang jemaah, nak ikut orang tu dia panggil sembahyang muadah. Tuan-tuan tengok sebelah. Bab fil jamaah fi masjid qad shalla fihi marrah, yang ni kita baca.
Coba yang datang pada menyatakan berjemaah di dalam masjid yang sesungguhnya telah semayang berjemaah orang di dalamnya sekali. Ini tajuk penting. Jemaah pertama jalan dah. Tu imam kita dan orang-orang yang mai awal ni semua dah semayang dah. Habis selesai bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun sampai. Kita sampai jemaah habis dah. Boleh tak boleh kita form jemaah lain di belakang sana. Itu tajuk dia. Boleh tak boleh dalam satu masjid semayang jemaah dibuat beberapa kali. Hak pertama dah habis dah, kita main satu kereta, dua kereta, tiga kereta baru sampai, suruh seorang jadi imam, hak lain ikut. Boleh tak boleh jemaah dibuat berkali-kali di dalam satu masjid. Itu tajuk dia. Ketahuilah saudaraku, bolehkah berulang-ulang mengerjakan jemaah di dalam masjid yang satu? Seperti sebuah masjid telah pun sembahyang berjemaah, orang-orang akan sembahyang zuhur. Kemudian datang pula beberapa orang lain mendirikan lagi akan sembahyang zuhur itu jua di dalamnya. Boleh tak boleh? Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini dan dengan perkataan ulama, tahulah kita akan hukumnya. Hadisnya an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, jaa rajul wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Datang satu laki-laki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak sembahyang jemaah dengan Nabi. Apabila sampai ia, tiba-tiba sesungguhnya didapatinya telah sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya. Dia mai nak sembahyang dengan Nabi tapi terlambat. Mai Nabi dah habis bagi salam dah. Selesai dah sembahyang. Maka sudahlah ia luput jemaah dengan Nabi. Kemudian berkehendak ia sembahyang seorang diri bagi menunaikan yang fardu itu. Dan berhadap kiblat mau sembahyang. Dia pun main tengok orang dah sembahyang. Dia nak sembahyang seorang lah. Manakala melihat Nabi SAW hendak sembahyang seorang diri itu, lalu Nabi SAW pun segera mengajar ia dan memberi petunjuk kepada sahabatnya. Nabi bila tengok-tengok dia main lambat, dia nak sembahyang seorang. Nabi nampak. Kata Nabi, faqala ayyukum yattajiru ala hadha. Maka sabda Nabi SAW, siapa daripada kalangan kamu yang mau untuk, Nabi tanya. Dia ni main lambat. Dia main lambat seorang dia. Jadi dia nak sembahyang seorang. Orang lain semua dah sembahyang dengan Nabi. Bila Nabi tengok dia main lambat dan dia nak sembahyang seorang, Nabi tanya kepada hadu-ada ramai ni. Nabi kata ni, dalam kalangan hadu-ada ni, siapa yang mau untung? Nabi kata, siapa mau untung? Yakni kinayah daripada mencapai pahala dari sebab taqarrub akan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa dia? Nak tambah ekstra pahala dalam kita nak taqarrub, nak dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab sembahyang bersama laki-laki itu dengan berjamaah. Maksudnya Nabi ni, Nabi nak kata apa? Siapa mau pahala ekstra, siapa mau untung dalam ibadat, siapa mau pergi berjemaah dengan dia ni. Dia tak ada kawan nak sembahyang jemaah. Dia main seorang. Jadi bila dia main seorang, dia tak ada kawan nak dapatkan pahala jemaah. Nabi tanya orang hak semayang dah jemaah dengan Nabi ni. Nabi kata siapa mau untung, siapa mau untung, teman dia semayang berjemaah. Itu maksud dia. Apabila didengar oleh seorang daripada sahabat akan sabda Nabi SAW demikian itu, lalu disahutnya, hamba ya Rasulullah. Salah seorang ada ni kata, saya mau pahala lebih. Tak apa, saya teman dia semayang berjemaah. Faqama rajul fasalla ma'ahu. Maka bangun satu laki-laki dan sembahyang berjemaah ia sertanya. Dia pun bangkit, pergi teman kawan hak main lambat seorang tadi. Mereka dua pun sembahyang berjemaah. Kata At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Abi Umamah dan Abi Musa dan Al-Hakam bin Umair. Dan kata At-Tirmizi, hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini adalah hadis yang hasan. Daripada itu hadisnya. Daripada hadis tu dapat kita faham, kata boleh tak boleh buat jemaah lain selepas jemaah yang pertama? Jawab dia, boleh.
Pasal apa boleh? Pasal Nabi buat benda tu. Nabi buat macam mana? Nabi offer dekat sahabat ada-ada ni, siapa nak teman dia ni, nak bagi dia dapat pahala berjemaah, pergi teman. Dia dapat pahala jemaah, orang yang teman dapat pahala tambahan, dan itu untung dalam ibadat. Nabi kata lagu tu. Baik, masalah semayang berjemaah beberapa kali dalam masjid yang satu, apa hukumnya? Kata At-Tirmizi dalam masalah itu, perkataan yang bukan seorang daripada ahli ilmi